Okey, pagi ini saya akan bagi syarahan berkaitan dengan kerjaya. Kerjaya apa yang awak boleh buat dengan fotografi. Saya kira satu topik yang menarik juga lah untuk awak tahu. Dan kerjaya yang saya sebutkan ni awak boleh amalkan lah. Tak ada masalah walaupun guna telefon. Tapi kalau ada duit, biarlah ada DSLR lah kalau boleh. Orang lebih yakin dia. Tapi kebanyakan daripada kerjaya yang saya sebut sini boleh juga digunakan walaupun dengan hanya gunakan handphone. Dan saya dapati teknologi terkini lah, telefon dah boleh sambung dengan flash. Maknanya kalau selama ni DSLR saja yang boleh kita masuk trigger, lepas tu flash tu duduk kat mana-mana kan, duduk kat mana-mana. Sekarang ni telefon dah start dah, boleh dah buat gitu. Maknanya flash duduk dekat lain, kita ambil gambar dengan telefon sini, flash akan nyala kat sana. Dah start dah. Jadi dah lama lepas pada ni saya rasa akan makin berkembang dah teknologi tu. Dan saya rasa lama kelamaan DSLR ataupun mirrorless pun akan pupus lah. Akan mula jatuh harga dan akan mula berkurangan. Sebagaimana DSLR sekarang ni dah hampir pupus disebabkan oleh adanya teknologi mirrorless. Sekarang ni dah makin pupus, mirrorless pun dah semakin naik jualannya. Orang tak buat dah DSLR. Kalau buat pun spare part payah nak dapat lah sekarang ni. Okey, kita dah ada 74 orang. Tak apa, yang lambat tu rugi ya. Boleh tak nanti sebolehnya masuk awal lah. Semua masuk awal. Jangan masuk lewat gini tau. Walaupun saya bagi limit sampai 10 suku, saya kesian apa orang yang masuk awal tu. Takut data dia habis kan. Kawan-kawan awak yang masuk awal. Kalau yang pakai apa ni, wifi tak ada masalah. Okey, sebelum saya masuk topik ni, ada lagi yang masuk tu, saya buka dulu soalan dulu kepada orang yang nak tanya berkaitan dengan sebarang masalah ataupun berkaitan dengan projek. Ada tak nak tanya? Sir, Ya. saya nak tanya pasal penjagaan lens kamera. Penjagaan lens kamera tak ada apa ni? Ada cara lain kan, melainkan bila awak beli kamera dengan lens tu, awak kena beli dry box. Saya dah beritahu itu. Dry box wajib ada lah. Sebab kalau awak tak letak dalam dry box, lama kelamaan kamera ataupun lens akan dihinggapi fungus lah. Kulat akan kena dekat lens tu. Akan nampak lah. Kalau mata kasar ni awak tak nampak tau. Bila awak ambil gambar, awak akan nampak bitik-bitik pada gambar. Jadi sentiasa kena cuci ataupun sentiasa kena padam dengan Photoshop. Jadi melambatkan kerja. Dan satu lagi keburukannya bila dah kena tu, bila awak hantar service center, dia akan cuci lens tu. Dekat lens sebenarnya ada coating. Jadi bila dicuci, coating tu akan hilang. Jadi dari segi mutu gambar tu akan kurang sikit lah. Kalau sebelum ni mungkin gambar awak nampak berkaca kan. Jadi lepas pada tu, dah cuci tu, jadi agak kurang berkaca sikit gambar tu. Itu je masalah. Jadi bila beli kamera, pastikan dry box tu beli sekali. Dry box tak mahal, dalam 100 lebih. Tengok kalau saya kecil lah 100 lebih harga dia. Okey, lagi soalan? Soalan berkaitan dengan kerja dia tak? Ke faham tak ke?
Assalamualaikum sir. Ha. Saya nak tanya untuk assignment yang poster untuk makanan tu kan. Ya. Dia kena letak berapa banyak gambar? Berapa banyak gambar? Gini, saya mustahak sekali dalam assignment tu adalah gambar mesti ambil sendiri. Jangan ambil daripada Google ke daripada mana-mana. Kemudian awak nak letak gambar banyak tu maksud gini, contohnya lah. Kalau nak letak gambar banyak, awak boleh letak ikut susunan, katakan awak nak petak-petak. Semua gambar awak ambil tau. Okey, tak apa, boleh. Kalau awak rasa nak ambil satu je gambar, pun tak apa. Ataupun awak nak ambil satu gambar, banyak kuih, boleh juga. Tak ada masalah. Yang mustahaknya, gambar awak mesti jelas, cantik, ikut sebagaimana yang kenaki oleh rubrik tu. Jangan pakai ambil gambar, lepas tu awak kena edit, tak apa. Saya nak gambar tu tanpa edit. Bukan tanpa edit macam mana? Awak boleh edit terang gelap semua. Jangan awak buang. Katakan awak letak atas kayu. Contohnya, awak pergi buang kayu tu, saya tak nak itu. Kayu tu kena masuk sekali. Pasal saya nak tengok macam mana awak gaya awak hias prop tu. Nak tengok kreativiti awak dalam seni fotografi tu. Jadi markah-markah untuk tulisan ke apa tu adalah markah tambahan lah. Tapi yang mustahak sekali adalah fotografi lah, pasal kita kelas fotografi. Okay, satu soalan dari Alif Hakimi ni, saya nak tanya pasal assignment gambar potret kumpulan tu. Dua orang dan gambar tu boleh ke nak ramai? Kumpulan tu maksudnya dua dan lebih lah. Cumanya saya kata ni, katakan awak ambil dua. Okey, siapa ni? Alif ambil dua. Tiba-tiba Nurul Hanan ni ambil 10 orang. 10 orang. Jadi kalau saya bagi markah, mana yang saya nak bagi lebih? Saya bagi Nurul Hanan lah. Pasal nak handle 2 orang dengan 10 orang, 10 orang lagi susah. Nak kena handle ni, nak kena bagi dia cantik dari segi komposisi, dari segi momen dia, 10 lagi susah daripada 2. Jadi maknanya 10 lagi banyak markah lah. Tapi 2 boleh diterima, tak ada masalah. Okey, harap menjawab soalan tu lagi. Okey, kalau ada awak tanya sekejap lagi. Saya nak masuk kepada career dalam fotografi. Okey, ada banyak career dalam fotografi yang boleh cebur. Cumanya awak kena, saya dah bagi ilmu ni kan, awak kena praktis kan. Untuk memantapkan lagi. Semalam ada orang mesej saya tak ingat nama siapa. Dia ada tanya berapa nak charge untuk ambil gambar food fotografi, ada opah dia. Maknanya bagus lah. Bila saya tengok macam tu, kerja awak. Maknanya kira hebat lah. Maknanya orang dah yakin kat awak macam mana nak ambil gambar. Dan senang elok lah saya bagi assignment ni. Jadi awak boleh praktis. Berapa nak charge tu, saya dah beritahu dia. Berapa yang sepatutnya. Tak apa, saya beritahu. Sementara ingat ni. Cara nak charge fotografi ni ada dua kaedah lah kalau ambil gambar food ni. Yang biasa saya ambil adalah pakai per hour. Kalau saya lah, tahap saya ni, saya charge RM350 satu jam pertama dan 100 setiap jam berikutnya. Dia sejam habis, 300.5 tu memang dah dapat. Lepas tu, bila ambil gambar tu banyak mari kan. Banyak lepas satu dish mari. Kita tengoklah kalau jatuh pada 2 jam, 300.5 capur 100, capur 100 lagi. Gitu lah. Jadi setiap sejam yang berikutnya tu 100. Tapi kalau awak rasa saya baru ni nak charge berapa okey. Boleh kau ikut kaedah tu, tapi awak charge murah lah. Katakan awak rasa berbaloi berapa? Berbaloi 100 lah. Katakan awak charge 100 yang pertama, 100 untuk sejam pertama dan RM50 untuk sejam berikutnya. Boleh juga. Ataupun awak nak charge lump sum. Lump sum tu maknanya sekaligus.
Tak kira lah dish berapa pun awak tanya dia berapa dish ada, 20. 20 awak congak-congak. Okay, saya nak ambil 300,500 contohnya. Awak bagi 20 tu saya ambil, lepas 300,500 cukup. So, awak charge 300,500 lah. Kalau dia setuju. Kalau awak rasa awak nak 300,500, nanti kalau dia tawarkan, awak jadi dapat 300 ataupun 200,500. Charge lah 400. Lepas tu dia tawar, okey 300,500 dah. Dapat 300,500 juga. Pulang kepada budi bicara. Sebenarnya dalam niaga ni, apa-apa pun adalah bergantung kepada skill awak tu dalam tawar-menawar lah. Macam mana nak? Awak kena ada reason lah. Okay, kalau awak rasa awak punya tahap tu memang 300,500, awak dah akan ambil. Kalau kurang pada tu, awak nak ambil. Jadi awak kena yakinkan kepada pelanggan tu, kenapa awak charge 300,500? Kenapa charge tu berbaloi? Mungkin awak ada sebab yang tertentu lah. Tapi kena ada resume ataupun contoh-contoh kerja yang kuat lah untuk meyakinkan pelanggan. Kalau pelanggan kata nak tengok, boleh tak tengok gambar lepas? Ada ke ni baru nak ambil? Tak ada lah. Jadi orang pun tak yakin dengan awak. Jadi awak kena ada. Awak kena ada sampel-sampel yang mantap baru boleh awak nak charge harga tu. Jadi awak macam mana nak dapatkan sampel yang mantap? Kena banyak praktis lah. Adakah kawan yang ada restoran offer, ambil tak payah bayar apa. Supaya apa? Untuk dapatkan portfolio awak sendiri. Untuk kalau orang lain nak tengok ataupun awak nak post dalam Facebook ke apa, yang awak boleh buat kerja tu. So itu adalah kaedahnya lah. Buat free untuk mula, untuk dapatkan job yang seterusnya lah. Okey, itulah yang saya boleh kongsikan lah dari segi untuk tetapkan harga per jam ataupun lump sum tu. Dua kaedah. Okay, career dalam fotografi ya. Yang pertama yang masyhur ni, yang biasa orang buat adalah wedding fotografi lah. Ni biasanya newbie dia akan cebur yang ni. Dia tak berani, seolah-olahnya dalam dunia fotografi ni tak ada benda lain. Kalau fotografi je wedding, tu je dalam kepala dia. Dia tak boleh. Dia seolah-olahnya genre lain tu tak wujud. Kalau boleh lah, cuba bergiat jugalah dalam genre lain ni. Jangan hanya wedding saja. Walaupun awak nak buat wedding, supaya kalau ada job lain kan, awak sanggup, awak boleh buat benda tu. Jadi apa benda yang perlunya kalau awak nak masuk dalam wedding fotografi ni? Yang pertama, awak kena ada alat lah. Alat yang cukup lah. Saya kalau wedding ni, awak at least kena ada DSLR lah. Kalau telefon ni, masa sekarang ni memang awak yakin lah. Pasal DSLR ni dia boleh main dengan flash, telefon tak boleh lagi. Kecuali dia baru start, saya beritahu tadi tu. Dia baru start dengan flash teknik dengan ada alat yang boleh trigger tu. Tu semula lah, biar dia teknologi tu ada dulu, baru start. Jadi alat nak kena ada. Saya sure kan kalau ada kamera tu, awak kena beli lens yang ada zoom tu, wide ke tele tu, yang saya sebut itu. Katakan 18mm ke 200mm. Jadi awak bawa satu lens je, awak tak payah ada dua lens, satu untuk tele, satu untuk wide. Tak payah. Pasal dalam lens tu dia ada dua. Awak nak wide, awak tarik. Awak nak zoom, awak tepahkan. Jadi dapat yang dekat, yang jauh tu jadi dekat. Itu satu, peralatan nak kena ada lah. Peralatan yang minimal. Yang keduanya, awak kena praktis dengan tag along dengan fotografer yang dah masyhur, yang dah terkenal, yang dah berpengalaman. Biar tak payah pun. Awak ikut je dia sebagai pembantu. Biasanya tag along ni, orang tak mahu pun gambar kita. Kadang-kadang geng kata nak suruh teman dia. Mari. Ambil. Kalau gambar awak tu best sangat baru dia minta. Dan awak jangan rasa hati sekiranya tag along ni tidak diupah. Pasal fotografer profesional, biasanya dia tak perlu pun tag along ni. Dia kesian awak,
Okey, mari ya. Ikut sekali. Itu je. Tapi berpengalaman lah, awak akan dapat pengalaman daripada tag along tu. Kalau ada masalah, awak boleh tanya lah. Jadi kira belajar sambil kerja lah, tag along. Itu adalah benda yang patut awak buat dulu lah. Sebelum awak pandai-pandai, siapa nak ambil wedding? Sebab apa? Wedding ni bahaya dia apa? Kalau awak tak mahir dan tidak pernah ambil wedding, awak ambil wedding, nanti awak akan jadi bahan kecaman kalau gambar awak tu memang tak guna punya gambar. Orang akan post dalam Facebook, janganlah ambil ni mamak ni. Oh, hancur habis gambar. Tak ada kenangan pada pasangan tu lah. Jadi awak lepas tu saya rasa first and the last lah. Pasal rekod tu dah buruk. Jadi jangan burukkan rekod sebelum bergiat dalam dunia sebenar. Jangan pandai-pandai nak offer nak buat wedding. Biar mahir dulu pasal gambar tu, gambar yang kenangan seumur hidup pada fotograf, pada pasangan tu. Jadi jangan buat main-main lah. Dan awak kena study wedding ni, kena study belaka. Tengok gambar-gambar wedding fotografer yang masyhur tu. Tengok macam mana angle dia, pencahayaannya macam mana, lokasinya kat mana, pakaiannya, warna pakaian macam mana. Semua tu awak kena ambil kira dan buat satu nota lah supaya benda tu akan jadi guideline pada awak lah. Untuk masa depan lah. Apa lagi ya? Dan awak kena ada satu checklist. Yang keduanya, macam awak kena ada ni, rekod. Awak kena pilih gambar-gambar yang fotografer lain ambil. Awak kena masuk buat dalam satu album supaya senang awak refer untuk ambil gambar tu. Aksinya macam mana, momen macam mana. Jadi awak boleh tiru dari konsep tu. Tu antara benda yang awak perlu buat. Jadi ada sesiapa nak tanya pasal wedding sebelum saya pergi kepada tajuk yang berikutnya? Sir, Ya. dalam wedding fotografi kan, apa momen yang paling penting kena ada? Momen penting yang kena ada adalah momen ceria, momen romantik, dan momen tu tidak semestinya menggambarkan rupa dia aja tau. Muka kadang-kadang tidak semestinya nampak muka tau. Di momen ni boleh aja ambil tangan saja, contohnya bila sayur cincin tu kan. Sayur cincin itu adalah momen ketika sayur cincin lah. Ataupun pimpin tangan, awak ambil daripada belakang, pasangan tu berpimpin tangan. Itu adalah momen. Walaupun dah nampak wajah tu, kita boleh rasa orang mati. Kita boleh rasa. Itu adalah momen tanpa wajah. Tapi kalau nak masukkan wajah, lagi bagus kan. Dia apa ni? Dia terlampau suka sampai berair mata ni. Keluar air mata, contohnya lah. Lepas tu momen yang sangat jarang boleh capture lah. Dan bila ambil jadi wedding photographer ni, jangan hanya tertumpu kepada pasangan saja. Ada benda lain lagi yang awak boleh tumpu yang orang tak sangka. Contohnya, masa pasangan tu akad nikah, mungkin ada orang lain ketika tu yang terlampau teruja hingga menitiskan air mata. Contohnya ibu pengantin, contohnya. Dia suka pasal anak dia dah menempuh alam baru dan dia rasa suka, dah lepas tanggungjawab dan dia mengimbau kembali kenangan anak dia tu masa kecil, menyebabkan dia ketika tu dia tak tahan perasaan dia mengalirkan air mata tanpa disedari. Jadi sebagai seorang wedding photographer, awak kena tengok di sekeliling tu saat tu apa. Ambil saat tu tanpa disedari oleh orang tu. Benda-benda ni yang mahal ni dalam dunia wedding fotografi.
Jangan semata-mata duk adab pada pengantin. Adablah ke? Keliling tu macam mana? Suasana tu imam tu sendiri yang nak akad nikah tu macam mana cara dia. Masa dia tengah sign apa ni? Nikah tu sah nak sign tu saksi ke apa. Nak kena bersedia lah angle-angle tertentu tu. Nak ambil gambar tu supaya nampak tulisan tu. Benda tu lah. Dan fotografer yang baik satu lagi, bila kata dekat sanding tu, mesti pandai main dengan flash supaya nampak wajah pengantin dan nampak cahaya kat gerak pelami tu. Kalau kuning-kuning, kalau hijau-hijau. Orang yang tak mahir, dia akan nampak muka pengantin okey. Tapi pelaming akan nampak putih belaka. Itu nak menunjukkan fotografer tu tidak mahir lagi lah. Kalau fotografer yang mahir, dia berjaya menampakkan wajah pengantin di samping juga cahaya yang berada di sekeliling tu. Tu tips lah kalau awak nak kahwin lain kali lah. Macam mana nak tengok fotografer yang bagus? Antara tips ni adalah itulah. Minta portfolio daripada fotografer tu. Cuba tengok dekat gambar dia ambil dekat pelaming tu macam mana. Kalau dapat gambar itu, okey. Kalau pelaming tu putih je, out. Ada tak gambar yang macam larangan untuk kita ambil masa wedding? Gambar larangan. Gambar larangan. Flash tak boleh tertumpu kepada, mana jangan aim kepada pasangan pengantin tu lah. Pasal dia akan menampakkan kesan tompokan pada dahi ke ataupun pada makeup ke. Tak boleh. Kena bounce lah. Dia ataupun pakai diffuser. Diffuser ni dia letak dekat flash lah supaya cahaya tu jadi lembut. Dan bila awak ambil flash tu, dia bagusnya dia kena pakai flash yang portable tu kan. Flash yang letak tu. Bukan flash dekat body tu. Lepas tu bagus tu. Kalau awak upah wedding photographer, dia mari pakai flash tu dah sah. Hancur gambar awak. Saya boleh tahu. Boleh beritahu terang. Hancur. Dia kena ada flash yang accessory tu, yang asing tu, yang masuk tu. Dan kena hati-hati bila ambil gambar gini, okeylah flash di atas kan. Tapi bila kita sengitkan ambil gambar potret, flash tu akan jadi condong gini. Bila condong gini, flash tu kena belokkan biar dia pergi ke atas. Jangan biar gitu. Nanti apa, bila awak ambil, awak dah sedar, buta orang mata sebelah ni. Sebelah tu ada orang kan, buta mata dia. Asal flash tu tuju gitu. Tak tuju ke atas. Jadi awak kena lipat flash tu naik ke atas. Ni ramai orang yang tak perasan, bila dia flash, masa dia straight tu, dia okey, flash gini. Bila keadaan, flash gini kan, ni dia ambil keadaan wide. So, bila dia nak ambil gambar menegak, flash tu jadi condong gini. Ni kena mata orang. Jadi kena hati-hati ya. Itu antara yang saya ingat lah. Yang patut dijauhi ketika nak ambil gambar dalam wedding ya. Satu lagi flash, kalau dinding hijau, macam nampak dah dinding Muhammad Syakir tu hijau. Bila flash tu kena dinding hijau, cahaya hijau tu akan balik pada muka orang. Muka pengantin tu akan berbalik warna hijau tu. Dia akan, cahaya tu akan kena muka orang tu. Jadi muka orang akan hijau. Jadi cara dia adalah awak kena letak tarik kad pada flash kan, ada kad putih kan. Kena tarik kad putih tu supaya dia langgar kad putih tu jadi bounce. Ataupun ambil satu board putih ke, biar cahaya flash tu kena board putih tu dulu, jangan. Ni dinding hijau sini katakan, dinding hijau sini. Awak letak board putih ataupun kertas putih, ni flash, biar dia langgar kertas putih ni. Jangan kalau tak ada, dia akan pergi langgar dinding hijau lah. Itu cara dia lah untuk mengelakkan cahaya hijau dinding tu ataupun sebarang warna lain daripada kena kepada pengantin. Kalau tak ada, saya masuk yang kedua. Yang kedua adalah commercial photography. Commercial ni adalah berkait dengan produk lah. Awak nak ambil gambar untuk
businessman yang nak iklankan produk dia. Nanti saya akan bagi projek tentang ni, tentang produk ni. So, sebab masa ni awak bolehlah slow tengok produk fotografi. Macam mana awak nak praktis dulu pun praktis lah. Saya akan umumkan satu masa nantilah berkaitan dengan produk ni. Okey, produk fotografi ni saya showkan sesiapa yang nak cuba memang saya galakkan lah. Pasal dah ramai orang cuba dan ramai orang yang buat bisnes online yang terkapai-kapai nak dapatkan gambar yang menarik. Jadi kalau awak boleh cubakan diri dalam dunia komersial ni, peluang untuk awak dapat job sangat besar lah sebenarnya. Tapi apa-apa pun bergantung kepada macam mana awak promosikan diri awak lah. Itu adalah sangat penting. Jadi selain pada pandai fotografi ni, kena pandai juga cara-cara nak promosi. Tu kena masuk bab lain pula. Promosi ni kena banyak praktis juga. Dan kena banyak study benda-benda yang berkaitan, contohnya copywriting. Macam mana nak reka ayat. Dan kena pandai juga editing video. Sekiranya awak nak promote sesuatu tu dengan video. Kena pandai. Dan bila pandai buat video, nak pandai buat video, kena pandai software yang berkaitan dengan video. Sama ada telefon ataupun menggunakan komputer. Jadi masa tu saya kira tidaklah secepat yang sepantasnya boleh lah nak capai benda tu. Sebab makan masa kau nak faham sesuatu benda tu. Panjang cerita dia, perjalanan cerita tu agak panjang sikit lah. Tapi lebih baik mulakan sekarang lah daripada awak nak tunggu bila nak pandai, awak tak akan pandai sampai bila-bila. Dan awak kena proaktif, kena bagi pandai juga lah. Okey, ada soalan berkaitan dengan komersial? Sir, macam mana nak ambil gambar bagi dalam nampak macam dalam studio? Macam mana nak nampak gambar macam dalam studio? Banyak benda yang boleh awak hack. Hack ni macam tipu lah kira, tipu. Ramai je orang yang ambil gambar produk guna cahaya tingkap ni lah. Cahaya tingkap je. Efek dia macam studio. Cara dia adalah, kita tolak tepi yang edit tu. Awak boleh edit nampak macam studio. Kena pandai Photoshop lah. Awak kena fikir dari segi setup prop. Macam mana nak setup prop? Kena banyak tengok YouTube. YouTube ada banyak awak boleh belajar. Dan satu lagi, cuba cari dalam TikTok lah. TikTok pun banyak benda yang ajar berkaitan dengan teknik-teknik fotografi ni. Cara yang ringkas, cara nak cepat, cara nak guna tipu helah. Awak kena pandai. Banyak study lah tu. Saya nak ajar sini, tak boleh lah. Kalau awak tengok lah, studio tu pakai satunya backdrop macam mana. Cuba cari dekat kedai DIY ke, pada benda yang lebih kurang gitu. Awak boleh set up dia. Okey, kalau tak ada, saya masuk bab seterusnya. Yang ketiga adalah portrait. Portrait fotografi awak dah buat. Saya dah bagi assignment. Bila saya patut hantar lah? Saya dah lupa tengok, saya malah tengok ni. Hari apa? Esok. Okey. Esok. Kalau esok, dah ambil ke belum? Dah saya. Kalau last minute tu saya boleh tengok dah. Hasil je dah agak dah. Tak ke mana lah jawab dia. Sepatutnya kemarin awak dah ambil dah. Masa cuti tau. Portrait fotografi, apa benda, macam mana awak nak mulakan karier dalam portrait fotografi? Satu dari segi latihan lah. Apa-apa saja yang saya sebut tadi memang bermula dengan latihan latitubi yang tidak henti lah kata orang. Sebab dia berkait dengan orang kan. Bila berkait dengan orang,
awak kena jaga kepuasan hati kepada klien awak tu lah. Apa-apa saja lah, mesti buat yang terbaik, biar dia puas hati. Bila dia puas hati, apa akan jadi? Dia akan buat repeat order dan dia recommend kepada orang lain. Maknanya bisnes awak akan makin berkembang lah. Itu memang tak ada cara lah. Awak kena buat benda tu. Sampai jadi tahap tu lah. Dan bila dah sampai tahap tu, awak akan boleh kembangkan kepada 2 kaedah lah. Yang saya nampak, antaranya adalah awak boleh pergi kepada sektor korporat, pejabat, offer pada dia nak ambil dok korporat fotografi untuk jabatan ni. Dia orang akan tanya, untuk jabatan dah benda yang kita boleh buat. Kalau awak ambil, katakan saya upah awak, apa benda kita boleh buat untuk gambar tu? Awak beritahu dia, kata gambar ni boleh digunakan untuk buat report annual report ke, ataupun sebarang report lah. Dan yang keduanya boleh pakai untuk struktur organisasi. Daripada ambil gambar yang tidak teratur gitu. Jadi bila ambil dengan cara ni lebih teratur lah, lebih kemas, nampak profesional. Awak kena yakinkan gitulah. Dan saya yakinlah bila awak boleh offer sebegitu, awak akan dapat bisnes yang agak lumayan lah. Pasal pejabat ni dia dah kisah. Bukan duit dia, duit pejabat. Jadi kalau awak charge, katakan dia tanya awak, berapa lah nak charge? Gini lah cik bayar 1,500 lah. Buat muka dah awak tu, buat muka letih. Cik bayar 1,500 lah. Saya bukan warna kan, tak kira sangat bab-bab ni. 1,500 lumayan tu. Lumayan. Awak nampak je, tengok, 1,500 je. Je, tak? Dia kata je. Padahal bagi awak, 1,500 seorang yang awak dapat tau. Untuk diri awak seorang. Tengok lah. Itu satu job. So, maknanya dia orang pun rasa, dia orang akan rasa murah. Dan pada awak, bestnya 1,500. Satu job. So, cara yang fotografer yang profesional tu, dia akan ambil 2, 3, 4 ribu. Satu job. Awak tahap pelajar ni 1,500 sangat mewah lah. Okey, pasal tu saya kata ambil job tu. Pelajar biar mahir tu. So bila dia orang puas hati, apa akan jadi? Satu, dia akan repeat order. Yang kedua, dia akan recommend pula kepada jabatan-jabatan lain. Sebab antara pejabat-pejabat ni dia ada kontak antara satu sama lain. So dia akan offer. Dan ingat, bukan setakat potret fotografi itu je. Dia akan merebok ke lain-lain. Contohnya apa? Minggu, 2 minggu kita ada event ni. Ingat nak panggil saudara semula lah. Boleh tak? Mana boleh lagi job situ. Itu baru satu jabatan. Nanti dia akan merebok 2, 3 jabatan. Pada awak pada layan jabatan je. Saya tahu. Pada layan tu je. Awak dah larat dah. Pasal tenaga awak terhad kan. Cukup lah. Okey, itu baru cerita bab kejabatan. Belum saya cerita bab rumah ke rumah. Perkhidmatan rumah ke rumah ni sangat jarang orang buat. Tapi awak kena ada studio bergerak. Contohnya studio bergerak adalah awak beli set lighting lah. Set lighting, ada payung, ada softbox ke. So bila katakan pergi buat flyer ke, buat email ke, offer rumah ataupun awak buat satu flyer, edor dekat rumah dan taman tu je. Siapa nak fotografi ambil rumah ke rumah. Jadi keluarga ni jarang ni ada fotografi keluarga yang betul-betul proper. So tuan rumah pun tengok, bagus ni. Dia pun telefon anak-anak dia, boleh tak kita ambil gambar sekali? Payah ni, tak ada lagi gambar kenangan untuk keluarga. So dia setkan pada hari-hari tertentu, dan dia akan kontak awak lah. So hari tertentu awak pergi ambil rumah dia. Tu pun satu offer yang bagus. Berapa nak charge? Okey lah, awak charge satu sesi dah 500. Okey lah. 500.
pagi ambil gambar, 500. Okey. Atau sepetang, 500. Okey, pukul 3 hingga pukul 5.30. Dia orang set di pukul 3.30 ambil gambar. Ikutlah nak ambil berapa sesi pun, asal daripada range tu lah. Antara pukul 3 hingga 5.30, RM500. Mesti dia orang nak pakai murah lah. Kalau dia pergi kedai, berapa dia kena bayar? Okey, dan gambar berterhad. Yang ni unlimited. Nak ambil cucu dia ke, nak ambil anak dia ke, satu keluarga ke, keluarga menantu ke, ikut lah. Janji daripada sekian waktu hingga sekian waktu. Kalau awak nak rasa lebih lagi, tengok pada kualiti gambar awak lah. Macam mana awak nak lebihkan lagi? Katakan awak ambil 500 je kan. Tapi awak kena ingat lah, 500 tu adalah charge shoot and burn. Maksudnya awak shoot, awak nak edit sikit, awak hantar je gambar tu. Dicuci sendiri. Ataupun awak boleh buat perkhidmatan tambahan, dipanggil upsell, iaitu awak offer dia. Nak tak saya perlu yang canvas tu. Kalau canvas tu sekian harga. Awak dapat pula untung dari segi cuci gambar. Ataupun nak tak saya showkan photobook. Saya akan bagi photobook 40 page. Harga dia ni. Awak tak tahu dengan awak buat photobook tu, awak akan dapat berganda lagi upah dia. Pasal apa? Menantu dia pun nak, anak dia pun nak, anak tambah-tambah lagi anak dia pegawai ke. Nak. Jadi daripada awak dapat 500 ni, tidak mustahil dalam masa sekejap awak boleh dapat 2,000 keuntungan bersih. Satu benda yang tidak mustahil. Okey, seterusnya ada travel fotografi. Travel fotografi kalau awak pergi mana-mana, ambil gambar, walaupun gambar tu tidak berkenaan dengan awak ambil. Awak ambil dan awak ambil sebanyak mungkin. Dan daripada situ, awak boleh approach kepada travel agency. Awak tunjuk awak email dia, awak tahu WhatsApp dia mana-mana awak kenal. Kata saya ni specialist bahagian travel fotografi. Ada tak cik nak gambar berkaitan dengan travel yang boleh saya offer diri saya? Mana tahu cik nak package ke mana-mana ke? Saya ambil gambar tu untuk segmen package tu lah. Jadi custom made. Custom made untuk package tu. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang saya ambil. Kalau cik nak, cik boleh kontak saya. So dia akan cover lah. Okey, setuju. Saya nak ambil gambar kat ni. Berapa nak? Okey, gini. Package saya adalah cik kena tanggung saya pergi situ. Makan minum dia tanggung. Tempat tinggal dia tanggung. Saya akan ambil dalam masa beberapa hari. Ini adalah kos saya. Biasanya kos orang akan kira per day. Kalau fotografer, kalau saya akan charge 2,000 satu hari. Dengan semua tanggung. Dia orang tanggung lah. Makan, minum, hotel, pengangkutan semua masuk dalam kos tu dah. Dan 2,000 tu dah bersih lah. 2,000 upah ambil gambar saja dan edit semua. Okey, dan kalau dia setuju lah. Itu tahap profesional. Kalau yang awak yang baru nak merangkak ni, awak boleh charge murah lagi lah. Katakan, okey, cik tanggung belaka, cik bayar saya 800 je sehari. Bersih. Tapi hal lain, tanggung makan tanggung, tempat tinggal tanggung, pengangkutan tanggung. Okey, kalau dia setuju, okey, deal lah. Itu adalah antara benda yang awak boleh buat dengan travel fotografi. Apa tak luas lah. Wedding lagi boleh buat, commercial, portrait, travel. Okey, saya buka soalan untuk travel. Sir, gambar apa yang kena ambil kalau untuk travel? Gambar apa yang perlu ambil? Awak kena tengok dalam package dia tu apa benda yang ditawarkan. Katakan antara yang ditawarkan adalah travel menyusuri sungai. Jadi awak kena alang-alang awak pergi tu, awak kena ambil sungai tu lah. Apa benda aktiviti di sungai tu, keadaan landscape sekitar sungai, habitat liar di sungai tu, katakan ada banyak pokok-pokok bakar tu, kena ambil. Ikan-ikan bakar, ikan-ikan tepi sungai tu awak kena ambil. Benda gitu, benda-benda yang boleh menjadi tarikan kepada orang yang nak
travel menyusuri sungai lah. Benda gitu. Okey, menjawab. Kemudian bukan sahaja sungai tu. Semasa menyusuri tu sendiri, aktiviti dalam boat tu sendiri pun awak kena ambil. Pelancong tengah ambil teropong, tengok. Ataupun pelancong tengah ambil gambar. Awak kena ambil. Awak kena ambil dia ambil gambar. Okey? Dan pemandu pelancong tengah menerang kepada pelancong. Awak ni tahu sungai, tangan dia lepa gitu. Awak ni tahu sungai, di sini ada tempat ni. Awak kena ambil. Segala apa benda sekalipun yang berkaitan dengan tu awak kena ambil. Benda-benda tu yang memudahkan kepada travel agency tu untuk mewar-warkan kepada bakal pelanggan dia. Jadi orang tengok gambar tu, oh jelas. Oh, gini sebenarnya yang berlaku. Jadi awak kena apa ni? Menjadikan diri awak tu sebagai seorang pelancong. Kalau awak pelancong, benda awak nak tengok. Benda awak nak tahu daripada agensi pelancongan tu. Jadi awak kena capture benda tu lah. Awak kena bawa diri awak tu sebagai pelancong. Jangan sebagai fotografer. Fotografer nak lawa je. Tapi apa benda orang nak tahu? Tu orang nak tahu tu awak kena sampaikan benda tu lah. Dan beri benda tu kepada agensi pelancongan supaya dia rasa oh betul lah. Memang fotografer ni memang seorang yang berpengalaman lah. Pasal tu dia boleh terangkan saya benda ni. Jadi kalau dia nak upah awak 800 pun dia kira berbaloi lah. Pasal dia kira menyenangkan kerja dia. Dia tak payah banyak kerja menerang pada orang. Dan orang mudah tertarik dan pakej dia laku. Okay, clear? Boleh? Okay, ada lagi soalan? Sir? Boleh tak kita Okay, Azman dulu. Azman dulu. contoh kita takat gambar sungai kan. Boleh tak kita tambah, kita edit, kita tambah benda-benda dalam tu. Contoh kita tambah burung ke apa ke. Boleh tak? Okay, awak nak tambah burung. Tu dah jadi design dah. Tak boleh. Awak kena ambil yang real je. Jangan tambah-tambah. Biar dunia sebenarnya gitu-gitu lah. Kita tambah dalam dunia fotografi ni, jangan ada unsur penipuan lah. Jadi orang jadi dah dapat maklumat sebenar. Cerita sebenar, edit tu, betul lah awak ambil gambar burung. Awak ambil juga burung tu kan. Awak ambil burung sini. Awak ambil ni burung gambar hutang ni sini. Awak nak ambil burung tu nak letak kat gitu. Yelah, kemungkinan burung tu hinggap pada pokok tu ada. Tapi awak dah ambil pada waktu tu kan. Itu dah jadi, boleh je awak nak buat gitu. Kalau dunia sebenarnya gitu. Tapi dah jadi benda lain lah. Orang tu kena upah awak untuk edit gambar tu. Dapat hasil lain pula lah, kalau gitu. Untuk jadi nilai tambah lah. Awak boleh offer dia, kata gini. Selain pada saya ambil gambar ni, saya boleh juga edit supaya brosur ni makin cantik. Tak ada masalah. Itu adalah satu kerja lain, dipanggil upsell. Kerana selain benda offer tu, awak offer satu benda lain lagi yang boleh menyebabkan menjadi nilai tambah kepada agensi tu. Boleh? Janganlah pula binatang tu tak wujud situ, awak ambil binatang tu bos situ. Tak boleh. Itu dah jadi unsur-unsur penipuan, tak boleh tu. Nanti orang katakan kat hutan tu tak ada burung kakak tua. Awak ambil burung kakak tua kat Brazil tu, awak letak situ. Jadi orang ni nak pergi kan nak tengok burung kakak tua ni, pergi juga berhari-hari tu tunggu, tak muncul-muncul. Pasal memang ada wujud pun burung kakak tua tu. Kat Brazil je ada, kat Amazon je ada. Jadi itu adalah satu benda yang menipu dan tak boleh harap gitu. Nanti akan jadi kes. Dan awak akan dipanggil oleh polis ke, oleh agensi bahagian pelancongan ke, bahaya buat kerja kita. Tapi kalau benda di dunia sebenarnya ada, tak ada masalah. Okey, siapa ada soalan lagi ni? Nak tanya? Sir, Ya. contohnya kalau upah kita ambil tu macam 800 satu hari kan?
Gambar yang kita shoot tu tak ada limit ke? Maksudnya macam kita ambil je, maksudnya 800 tu tak kira berapa limit pun gambar Itu atas negotiation awak dengan dia. Ada fotografer, dia kira gini, kalau zaman filem dulu, satu row 36 keping. 36 keping. Ada juga, dia rasa nilai dia tu mahal. So, cara dia adalah, dia kata gini, saya boleh ambil, saya akan bagi 6 roll saja. Maknanya 6 kali 35. Jumlah gambar yang akan ambil, gini je. Tapi gini ya, sebenarnya pada masa sekarang ni, kebanyakan fotografer dia kira unlimited. Maknanya dia pergi dalam masa saat tu, dalam masa duration tu, dia akan ambil je gambar sebanyak mana yang dia boleh, itu gambar yang dia offer. Maknanya 800 tu adalah untuk unlimited fotograf. Kebanyakannya yang akan buat. Maknanya dia ambil gambar sebanyak mungkin, dia akan dibagi sebanyak mungkin. Tapi dia punya cost hanya adalah RM800. So, benda-benda ni menyebabkan agensi tu rasa satu benda yang berbaloi di upah. So, dia bayar RM800. Sebenarnya untuk awak dapat RM800 untuk satu assignment ni, pada saya mudah je. Hanya perlukan awak praktis sikit dan cara awak offer dan awak kena pandai negotiate. Sebenarnya dalam apa-apa hal pun, yang menjadikan orang tertarik nak offer awak tu adalah negotiation awak tu. Kalau awak pandai setara mana pun, kalau awak nak pandai cara nak negotiate, tak ke mana juga. Jadi salah satu faktor yang awak kena belajar adalah negotiation lah. Sebab tu saya kata, awak jangan malu. Salah sekarang ni, dalam kelas ni pun saya suruh tanya, ada soalan nak tanya, tanya dah reti, malu lah benda. Macam mana awak nak ke depan? Awak tak akan berjaya ke depan lah. Selagi itu sikap yang awak ada pada diri awak. Sepatutnya awak ambil peluang. Ini saatnya awak nak menghilangkan perasaan malu awak tu. Nak kelas ni terbuka ni, kelas ni. Saya open kepada sesiapa nak tanya. So saya kata kalau awak nak kerja memang payah lah. Kalau gini keadaan suruh buka video pun tak buka. Dah macam mana? Super lah. Awak patut jadi macam Muhammad Syakir ni tau. Tengok dia sasa buka video dia. Saya suka dia ni. Mana dia tutup video? Itu yang bagus. Ni Muhammad Qayyum ni. Walaupun gelap-gelamak muka, saya tak nampak apa-apa. Tak apa at least dia buka. Okey, ada apa lagi? Soalan? Sir. Ya. Contoh kita kena pergi tangkap gambar dekat kawasan air. Apa keselamatan yang kita kena ada untuk jaga barang-barang kita lah untuk tangkap gambar tu? Payah juga ni soalan ni. Sebab benda ni dia berkait dengan harta benda kan. Macam mana saya nak beritahu? Payah ni. Kecuali awak sendiri yang tahu keadaan tu. Contohnya gini awak nak ambil air terjun. Kat air terjun tu, awak mengarung, awak nak ambil angle yang kira terbaik lah. Maknanya awak ambil, kalau boleh nak ambil daripada permukaan air tu. Macam kamera seolah-olah ni air tau. Ni air. Kamera ni awak letak sini seolah-olah nampak macam awak duduk betul-betul tengah air tu. Hampir nak jejak, kata orang nak jejak permukaan air lah. Angle tu memang jarang awak buat. Tapi masalahnya, sekiranya awak buat gitu, ada kemungkinan juga awak akan tergelincir dengan awak tenggelam, kamera-kamera pun sekali tenggelam. Jadi itu adalah risiko yang awak kena hadapi. Kalau gitu, maknanya awak jangan ambil risiko lah. Awak kena ambil benda lain, kecuali awak ada kamera spare. Contohnya, macam sama awak ada kamera GoPro. GoPro boleh tak ada masalah masuk dalam air. So, awak GoPro tu lah awak masuk dalam air. Yang kamera DSLR tu, awak ambil untuk tepi-tepi air lah. Itu antara benda-benda yang awak boleh guna. Dan awak kena bijak lah. Katakan awak bawa GoPro.
awak jangan risikokan awak masuk dalam air. Mungkin GoPro tu diikat kepada satu tripod, katakan monopod. Monopod tu benda yang sebatang je. Awak buka. Jadi GoPro tu letak dekat ujung monopod tu. Jadi awak ulur je monopod tu seolah-olah awak ada di tengah-tengah air. Jadi awak tak perlu pun mengarung air. Awak hanya ambil daripada tepi dengan meletakkan GoPro pada monopod tu. Itu adalah teknik-teknik lah yang boleh awak pakai tanpa merisikokan barang awak. Seterusnya, sport photographer. Ni awak boleh ambil kau. Awak boleh bergiat juga dalam sport photographer ni. Okay, sport photographer ni dalam banyak-banyak genre tau. Sport photographer lah yang memerlukan modal lebih sikit lah. Kerana dia kena kamera tu agak high end sikit. Maknanya frame per second tu kena dia banyak. Dia tak boleh pakai macam wedding photographer. Wedding photographer 3 frame per second pun tak ada masalah dah. Pasal dia tak melibatkan pergerakan. Tapi sport photographer ni dia melibatkan pergerakan yang pantas. So untuk burst tu dia kena banyak frame per second. Contohnya 13 frame per second. Jadi setiap satu saat tu ada 13 gambar dia boleh capture. Jadi kamera tu agak mahal lah. Yang keduanya awak kena ada lens telefoto yang agak tinggi tele dia dan dia mahal lah. 7-8 ribu harga dia. Pasal kita tahu awak ambil bola, awak takkan lagi tengah pada bola, awak duduk tepi kan. So kena tali yang kuat. So banyak lah. So macam mana awak nak bergiat dalam foto sukan ni? Awak boleh contact lah persatuan sukan. Kata, saya nak ambil, sebab apa? Persatuan sukan ni dia tak ada, biasanya dia tak ada official photographer. Jadi kalau awak boleh offer benda ni, kira satu rahmat lah pada dia orang. Weh, ada orang ambil ni bagus. So awak, tapi dia ada tetapi dia. Tapi dia tak akan upah awak lah untuk ambil gambar. Kebiasaannya, dia akan beri kebenaran untuk ambil gambar. Apa benda awak akan dapat hasil dia? Awak ambil gambar, awak buat photobook daripada gambar banyak-banyak tu. Sama ada awak pilih yang terbaik, awak jual pada dia orang. Okey, ini adalah gambar saya ambil. Okey, ini harga jualan saya. Tak. So, memang dia akan ambil sebab itu saja kenangan yang dia ada. So, dia akan ambil dan awak boleh charge agak mahal sikit lah. Kerana itu awak dah laburkan, awak pergi situ, masa awak tu kan. Okey, masa dah ada, awak luangkan. Dan gambar-gambar awak tu berkualiti. Kalau awak nak lebih lagi, awak jadikan dia photobook. Kawan saya ada buat macam ni. Dia ambil gambar, contoh dia ambil gambar perlawanan tenis. So dia ambil gambar aksi-aksi sepanjang kejohanan tu dan dijadikan photobook dan dia offer kepada persatuan tenis lah. Nak gambar. So dia orang nak, so dia akan jual lah. Berapa harga satu photobook ni? Biasa dalam 1,000 lebih lah satu. 1,000 lebih satu. Maknanya sekali dengan apa ni? Sebu-sebi lah. Masa yang diluangkan ambil 2-3 hari tu. Agak berbaloi lah. So kadang-kadang orang persoalan ada banyak-banyak yang main tenis tu, dia nak juga. Jadi awak boleh jual banyak photobook lah untuk beberapa orang. So print sekaligus. So antaranya itulah. Jadi janganlah kontak satu persatuan sukan. Kontak banyak lah persatuan sukan. Jadi awak boleh banyak event lah. Boleh dapat kerja. Tapi kalau awak pergi, awak pandai negotiate, mungkin persatuan akan upah awak. So awak dapat upah lagi. Selain daripada jual gambar tu. Ada kawan-kawan saya yang dia jual gambar bola, perlawanan bola yang berlangsung ni, Piala Malaysia ke apa. So dia ambil je, dia dapat kebenaran, dapat apa ni? Dapat permit untuk pergi ambil gambar di tengah padang tu. So
So dia orang ambil gambar, dia dijual kepada footballer tu lah, kepada pemain bola tu. Aksi-aksi menarik dia jual. So orang tu akan beli. Itu antara benda yang dia orang buat lah, dapat hasil dari situ lah. So, kamera apa yang diguna untuk motorsport ni? Motorsport kena kamera ni lah, digital ataupun mirrorless lah. Dengan lensa yang agak panjang lah kalau boleh. Dan dengan burst yang tinggi. Satu pasal tu saya kata kos dia agak mahal sikit lah berbanding yang lain. Tapi sebenarnya tidak semestinya awak ambil sport saja. Ada benda lain lagi yang awak boleh buat. Katakan awak tambah sport yang berikut ni, saya nak ajar ni, tajuk lain pula iaitu wildlife photography ataupun birds photography. Jadi sport tadi tu, awak juga boleh beralih kepada ambil gambar ni, wildlife ataupun burung-burung ni. Jadi ambil gambar wildlife dengan burung ni, equipment ni sama dengan sport fotografi. Dan macam mana awak dapat hasil daripada sini adalah dengan jual gambar tu dekat stock foto, gambar awak ambil tadi tu, ataupun awak boleh engage, boleh contact persatuan apa dia, WWF ke, ataupun dipanggil dia ada satu persatuan dekat Malaysia ni, Nature ni, Persatuan Nature Malaysia ke apa gitulah. Dia orang banyak anjur berkaitan dengan alam sekitar ni. So boleh approach dia orang, gambar yang macam mana. So dia orang akan nak gambar-gambar ni untuk dia seminar dia orang ataupun bahan-bahan penerbitan dia orang. So awak boleh approach dan boleh jual pada dia orang lah. Sir, Ya. kalau contoh kita ambil gambar bola, lepas tu bola tu kena kamera kita rosak, siapa nak tanggung? Oh, tu tanggung sendiri lah. Oh, Tak ada. Sendiri tanggung. Tak boleh buat apa lah tu. Itu antara risiko-risiko menjadi fotografer tu lah. Kalau kan awak ambil kamera kena, awak pun ngadu. Siapa nak layan, tak ada orang layan pun. Memang sendiri. Insurans pun payah nak insure kamera ni sebenarnya. Sebab dia antara benda-benda yang berisiko. Jadi kadang-kadang insurans company pun tak apa nak ambil. Ada, tapi mahal sikit dia punya fee dia. Fee tahunan dia mahal sikit. Seterusnya adalah fashion fotografi. Okay, fashion fotografi ni, awak jangan ingat, oh fashion. Mana nak ambil ni? Gambar seksi-seksi ni. Jangan gitu. Pasal fashion fotografi ni tidak semestinya gambar seksi. Dia gambar pakai jilbab pun boleh, fashion juga. Pakai baju kurung pun fashion juga. Jadi siapa yang nak guna perkhidmatan fashion fotografer ni? Antaranya adalah butik. Awak boleh approach butik, awak boleh approach kedai-kedai online tu. Banyak je. Jadi sebenarnya peluang awak ni agak cerah tau. Kenapa saya kata cerah kalau awak bergiat dalam fashion fotografi ni? Sebabnya dia benda-benda kalau awak buat bisnes tau. Cuba involve dengan bisnes untuk orang perempuan. Memang laku lah. Perempuan ni suka beli. Dia kelemahan dia suka beli. Dan dia orang tu biasanya tak agak-agak untuk laburkan benda-benda yang boleh melakukan produk untuk orang perempuan. Jadi fashion ni adalah salah satu benda yang boleh libatkan diri. Dan ingat satu lagi, fashion ni dia bukan sahaja melibatkan keseluruhan body. Kadang-kadang aksesori pun adalah terlibat dalam fashion juga. Contohnya, katakan baju dia kan, baju dia tu dia ada render-render dekat ujung lengan dia tu kan. Awak boleh fokus situ saja, ada render, ada sulaman ke benda. Itu dipanggil dalam
boleh masuk dalam kategori fashion jugalah. Tudung saja, kain semayang, itu fashion je. Fashion fotografi. Dan dia tidak semestinya orang. Kadang-kadang dia pakai pada mannequin pun, dia fashion tau. Kan? Awak ambil, okey, baju ni, hiasan baju ni berapa? Katakan 20 pasang. Okey, so pakai je kat patung. Awak ambil je kat patung tu. Pun tak ada masalah. Still dalam fashion fotografi. Jadi itu adalah antara benda yang awak boleh cuba lah. Yang boleh buat dalam industri fashion. Dan kalau awak mahir design, itu adalah nilai tambah lagi lah. Biasanya kadang-kadang atas awak approve lah. Kalau awak dah ambil gambar, cuba buat design sekali. Bukan saja gambar, awak beri gambar bodoh itu. Awak satu lagi awak approve gambar, oh ni gambar saja. Ni saya propose lah. Nak gini. So dia mesti terkejut tengok. Awak memang pandai design, tengok, uish, dia buat gitu. Berapa kalau saya upah awak buat ni? Apa tak? Awak akan selain pada ambil gambar, awak dapat upah bagian design pula. Jadi, cara awak nak kembangkan tu. Atas teknik awak je, atas budi bercara, atas kebijaksanaan awak nak tackle pelanggan. Okey, ada soalan tentang ni? Sebelum saya tutup soalan ni. Berapa kos yang diambil untuk ambil gambar fashion ni? Kos ni masih lagi bergantung pada awak. Awak rasa kos awak tu berapa? Asalnya awak. Awak rasa nilai awak tu berapa? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Sebab apa awak tak ada nilai? Satu, pasal awak tak ada portfolio. Dan awak tak pernah pun ambil, beranikan diri awak untuk mencuba. Cuba sekali, awak pergi dekat geng-geng awak tu kan. Awak gini. Awak jangan cas lagi untuk permulaan ni. Awak pergi dekat geng awak, takkan tak ada geng-geng ataupun kenalan pak saudara awak ke, kenalan sesiapa lah dalam keluarga awak tu, yang bergerak dalam industri fashion ni. Okey, awak approach dia. Kata gini lah, saya nak cubakan diri dalam bidang ni. Tapi saya tak ada orang tak boleh upah saya lagi. Apa kata saya ambil untuk saudara tu, free je. Nak ambil apa? Saya telah ambil tu, free. Awak ambil lah. Saya suntuk tu, awak ambil free saja untuk orang tu. Bila awak ambil free, maknanya gambar-gambar tu dah jadi portfolio awak tu. Awak dah ada bukti. So daripada sehari tu awak rasa lelah awak tu macam mana sehari tu? Oh lelah, ambil gambar ni. Kalau rasa malas dah rasa buat benda ni tu. Serik rasa. Kan? Awak dah rasa kesusahan tu. So daripada kesusahan tu awak rasa berapa kalau awak upah awak akan rasa, oh hilang lelah. Pasal awak dapat duit banyak tu. Ni kalau orang nak, orang mesti upah 500 baru aku buat. Contoh lah. Mana nilai buat awak letak RM500. Awak nak 500, saya buat. Mana 500 awak cah. Kurang pada 500 awak jangan ambil. 500 baru awak rasa berbaloi ambil gambar tu. So, awak mana nilai awak adalah 500. Tapi pastikan klien atau bakal klien tu akan puas hati dengan gambar awak tu. Jangan awak lelah saja. Gambar uduh sepang, uduh. Gambar awak ambil, uduh. Mana awak cah 500 nak hilang lelah awak. Customer tengok. Malah 500 upah RM30 aku malah maknanya. Malah ambil. Maknanya tidak berwala lagi lah. Awak kena praktiskan diri awak lagi. Biar betul-betul orang puas hati. Maknanya awak berbaloi dengan 500 dan klien rasa wajar 500 tu. Okey, maknanya sama-sama puas hati. Okey, ketika tu barulah betul awak cah 500 tu. Jangan 500 tu awak syok seorang. 500 kerana nak hilang lelah awak, tapi gambar awak tu tak memuaskan hati pihak satu lagi. Tak boleh. Mesti puas hati. Seboleh-bolehnya biarlah awak rasa awak puas hati dengan 500, tapi klien ataupun bakal klien tengok, wah, lawanya gambar dia. Wah, sangat 500 dia charge.
Waktu gambar gini 800 ni ataupun 1200. Boleh lah 500 murah tu. Biar gitu. Biar sampai tahap tu. Tu baru awak nak. Kalau boleh sampai tahap tu, maknanya peluang awak tu cerah untuk seterusnya. Awak nak cari 600 ke 800 tak ada masalah. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, last sekali. Ini yang last adalah awak boleh cuba dalam food photography ya. Benda yang awak buat ni. Assignment yang buat sekarang ni iaitu food photography. Food photography adalah satu kerja yang sangat cerah di kala masa sekarang ni. Sebab saya tengok banyak restoran-restoran yang tumbuh bagai cendawan di mana-mana sahaja. Sebab industri makanan, industri restoran semua ni adalah kalis gawat. Maknanya orang apa-apa hal sekalipun orang tetap akan makan. Persoalannya pada dia orang adalah macam mana nak tarik dia orang untuk orang mari pada restoran dia orang. Jadi salah satu faktornya adalah gambar-gambar yang menarik. So gambar yang menarik memerlukan fotografer yang berpengalaman. Fotografer berpengalaman adalah fotografer yang banyak buat research, fotografer yang banyak praktis, fotografer yang melalui pelbagai kesusahan. Jadi benda-benda tu memerlukan ketabahan lah. Jadi awak kena start mencuba, dan percubaan pertama adalah dengan projek yang saya bagi tu. Tumpu perhatian betul-betul, ambil perhatian kepada benda-benda yang remeh-temeh. Contohnya benda-benda hiasan yang pada awak nampak benda tu macam remeh, tapi dia tu adalah boleh mencantikkan gambar yang menyebabkan orang tertarik nak beli ataupun tertarik nak pergi kepada kedai tu. Itu adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang akan upah awak. Dan step dia sentiasa sama dengan yang saya tengah tadi, iaitu untuk memulakan kerjaya dalam bidang food fotografi ni, selain pada latih tubi tadi tu, awak kena offer diri awak untuk ambil gambar free dululah untuk pada pekat memula ni. Ambil gambar free kepada kenalan rapat awak, hasilkan sesuatu dan jadikan dia sebagai satu portfolio permulaan untuk langkah yang berikut. Makanan tu cerah tapi bahagian tepi belakang tu gelap. Betul? Soalannya apa? Tu yang cara nak ambil gambar tu. Cara nak ambil gitu. Cara nak ambil gitu, awak kena dipanggil light cutting. Contohnya, katakan gambar sekata tu kan. Mungkin awak ambil kotak, tepuk kan. Tepuk kotak tu, biar cahaya masuk kat lubang kotak tu je. Tumpu kepada subjek tu. Itu antara benda-benda yang awak boleh tipu lah cara dia. Kotak tu pula, jangan buat kotak 4 segi gitu. Macam-macam boleh buat. Awak nak buat kotak tu seolah-olah macam tingkap ke, potong, ada line tengah gitu. Ikutlah. Jadi bila awak letak tu, dia nampak macam tingkap. Bayang tu kan macam tingkap. Itu ada teknik. Awak benda-benda ni boleh dekat YouTube ada, dekat TikTok ada aja, kita tengok lah.